Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today kita akan buat lab 12, lab terakhir untuk network protocol. So lab 12 adalah kali ini adalah configuring FTP services. So nama saya Nur Amira Ramlani binti Nasri. Saya Siti Nur Fatia binti Nudin. Nama saya Lana Batisha Utia Ma'arif, nombor matriks 204232. Saya Nur Aina Amalia binti Muhammad Jeffrey, nombor matrik 202880. Okey, untuk objektif lab kali ini kita akan buat establishment of FTP service, configuration of FTP service parameters and successful file transfer from an FTP server. So topologi dia yang ni connect to router sahaja R1 dan R2 dengan network 10.0.12.0 dan R1 ni kita jadikan dia FTP server. So cara nak buat untuk lab 12 ni kita ada 3 step. Step pertama adalah preparing the environment. Step 2 adalah enable the FTP service on routers and step ketiga adalah establish an FTP client connection. Jadi untuk step 1 dan step 2 akan dibuat oleh saya dan Fatia. So, Fatia yang akan buat dulu. So step pertama dia akan Fatia akan configure IP addresses to each routers. Untuk step seterusnya Fatia akan verify the connectivity and then dia akan enable the FTP server. So untuk step enable FTP server ni dia dah mula dalam step 2 lah. So untuk sambungan step 2 saya akan configure user authorization for FTP users. So Tia, ready? Ready. Alright. Okay, untuk step 1 ni kita akan prepare the environment. So environment kita mudah je. Kita ada satu router. Kita ada dua router 1 dan router 2 and kita akan configure the FTP server dekat router 1. So the first thing yang kita kena buat is kita bagi address lah. So kita masuk dekat router 1, interface 001 and the punya IP address is 10.0.12.1/24 and kita display this, dah tengok dah jadi interface 001 and IP address. Dan next kita pergi ke router 2 pula. Router 2 kita masuk interface 001 juga and bagi IP address dia 10.0.12.2 and then kita display this. Okay, this dah ada juga 001 and 10.0.12.2. Okay, then next one kita trapping. So untuk kita before kita buat the FTP semua tu, kita kena make sure that the connectivity tu dah berjalan. Maknanya ada connectivity lah between R1 dan R2. So kita ping dulu. Dan kita R1 ni kita ping ke R2 and berjaya. Dan next kita cuba juga untuk R2 lah. R2 kita ping ke R1 pun berjaya juga. And then next is kita akan kita akan configure the FTP server ni dekat R1. So kita go to R1 and FTP server enable, that's it, and kita buat untuk directory dia set default FTP directory flash and display this dah ada FTP server enable and the flash. Okay, itu saja untuk step saya. Okay, sambung untuk step 2, saya akan configure user authorization for FTP users to access the server. So first kita akan masuk dalam AAR1. So kita akan create local user, nama dia Huawei dengan password cipher Huawei 123. So kita dah create a new user and then kita jadikan service type dia sebagai FTP. And then kita tukarkan privilege level dia kepada 15. And then kita check and then kita masukkan FTP directory flash dia. Okay. So sekarang kita nak check local user punya info. So kita tengok sini kita ada password dia, state dia aktif. F ni maksudnya service dia lah, service FTP. Local privilege dia 15 dan FTP directory dia adalah flash. So
Okay, next step ni kalau kita tengok kat sini, kita tak ada access limit dengan timeout. Tapi dalam lab, doktor ada buat. Doktor kata tak payah buat, tapi saya buat. Saya just tambah je access limit kepada 200 and Huawei idle timeout pada 00, which mean tak ada timeout lah. So, bila kita display balik, kita sekarang ada access limit. Maksimum dia banyak 200 dan idle timeout dia 0 minit 0 saat lah. And then kita just display FTP server dia. Kita boleh tengok listening port dia ada 21. Itu saja untuk step 2. Okay, thank you Tia. And then saya, terima kasih. Untuk step 3, step yang terakhir ni, dia akan dikonfigure oleh Liana dan Aina. Jadi Aina dia akan establish a connection to FTP server from R2 and then Aina akan run lah dir command to view the detail info and then Aina akan set the transfer mode and then Liana dia akan sambung dengan retrieve file from FTP, yang ni dikira macam downloading file daripada FTP and then dia akan upload file to FTP server and then dia akan try untuk remove ataupun delete lah files on R and R2. So Liana dengan Aina dah ready? Ready. Okay, so untuk step ketiga, saya akan establish an FTP client connection. So, sebelum kita buatlah apa yang disuruh buat dalam PDF ni, kita akan pergi kepada FTP server kita, sebelum kita masuk, kita akan tengok file R2 kita dulu. So untuk buat tu kita buat pwd, lepas tu dia akan keluar flash, lepas tu kita type dir dan dia keluarlah file dekat R2 kita. Ni adalah file dekat R2. So lepas tu kita pun kita akan try telnet pula dah. Kita akan bagi FTP kita akan ni jadi FTP kepada R1 10.0.12.1 dan lepas tu kita akan masukkan username dengan password. So lepas kita masuk, dia dah cakap user login. Okay, so lepas kita masuk, kita pun nak double check lah. Dekat sini pun tak ada. Kita pergi dekat R1, kita display FTP user. Kita display FTP user, so kita nampak lah dekat sini ada yang R2 punya 10.0.12.2. So lepas tu kita akan pergi balik kepada R2, router 2. Kita akan dir, kita akan type command dir, lepas tu dia keluarlah file-file yang dir yang dari R1 ni. Maksudnya ni dari R2. Dia display yang R1. Faham tak? Kita buat dekat R2 tapi dia display dekat R1. Ni adalah dir R1 punya file sebab kita dah masuk server R1. Okay. So dan last one, kita akan set the transfer mode for the file to be transferred. Yang file yang zip file tu, jadi kita akan set dia, jadi kita akan type in binary. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita sambung step lepas Aina tadi untuk get file, put dengan delete file. Sebelum tu kita kena save dulu dia punya file ke R1 ni untuk pastikan yang file yang kita nak get, put dengan delete ni dah ada. So kita pergi ke deal, kita boleh nampak yang file yang kita nak modify, update, delete semua tu tak ada. So kita save dulu, lepas dah save, dah confirm yes. Lepas tu kita pergi balik pada deal, okay, kita dah nampak dah file dia kat sini, vrpcfg.zip, zip file yang tadi. Lepas tu pada R2 masuk pada FTP session dan login user dengan password semua. Pergi kepada environment R1 dekat R2 dan kita boleh nampak ada file yang kita nak modify lah kat sini, kat environment R1. Lepas tu kita tukar yang seperti Aina dah explain tadi, kita tukar pada binary. Lepas tu kita gunakan get, ini yang file yang kita nak get dan ni nama file baru dia. Kita tak boleh ada nama yang sama dalam satu environment tu. So kita buat nama vrp new dan kemudian kita akan buy session ni untuk kita check ada ke tak file vrpnew.zip ni. Dan pergi kepada environment
R2 dan kita boleh nampak ada vrpnew.zip kat sini. Okay, maksudnya dah betul lah tadi get tu. Dan kita continue kepada put. Put pula kena masuk balik kepada FTP session, masuk login Huawei dan password dia Huawei 123. Dan yang R1 ni kita nak verify betul ke R2 ni dah masuk dalam R1 nya session ni, dan kita gunakan command display FTP user. Kita boleh nampak Huawei yang tadi R2 tu, dan top directory dia dekat flash. Maksudnya semua yang get, put dengan delete ni dekat flash punya directory. Dan kembali pada R2, environment R1, dia R1 kita boleh nampak file dia kat sini. Dan masa kita boleh put ni untuk put R2 punya file kepada R1, pada R1 punya environment. So kita dah put vrpnew.zip ni, kita namakan nama baru sebab kita tak boleh namakan nama sama, dan dah transfer 100%, pergi pada R1 balik, buka deal dia, dan kita boleh nampak dia kat sini. Dah ada file R2 tadi yang masuk pada R1, vrpnew2.zip. Lepas tu dah get, dah put, kita delete pula. Lepas delete, dah delete tu, pergi pada R1, delete dulu vrpnew2.zip, dan kita nampak kat sini dah ada sebelum ni. Lepas tu dah confirm delete, kita check balik deal, tak ada dah sebab kita dah delete. Pergi pada R2, buat benda yang sama juga, vrpnew.zip. Dan lepas dah confirm delete tu, pada directory dia dah tak ada dah sebab dah delete. Itu sahaja untuk step ketiga. Okay, thank you Liana and Aina. Jadi itu saja untuk lab 12. Apa nama lab ni? Configuring FTP services. So learning outcome kita boleh dapat daripada lab ni adalah kita dapat establish the FTP service, and then kita dah configure FTP server parameters, and we have successfully transferred files from an FTP server. So itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to do our last lab 12 for implementing DHCP. So nama saya Nur Amira Amnah Diwianti Nasri, nombor metrik 202369. Nama saya Siti Nur Fatia binti Nudin, nombor metrik sama 202178. Nama saya Liana Batisha binti Muhammad Arif, nombor matriks 204232. Nama saya Nurul Aina Amalia binti Muhammad Jeffrey, nombor metrik 202880. Okay, so objektif untuk lab 12 kali ni adalah configuration of a global DHCP pool. Then next adalah configuration of an interface-based DHCP pool. And lastly, enable DHCP discovery and IP allocation for switches interfaces. So for this lab, the steps ada 6. So step pertama adalah preparing the environment. Step kedua kita buat sebab kita guna topologi yang baru. Step 3 adalah additional configuration. Step 4 adalah enable the DHCP function. Step 5 create a global IP address pool, and step 6 adalah create an interface based IP address pool. Jadi kita tengok dia punya topologi dulu. So ni adalah topologi untuk lab kali ni. So kita ada switch 1, S1, S2, R1 dan R3. So daripada R1, gigabit Ethernet 01 akan connect dengan gigabit Ethernet 001 dekat S1, dan gigabit Ethernet 002 daripada R1 dia akan connect dengan gigabit Ethernet 001 dekat S2. Untuk R3, gigabit Ethernet 01 akan connect dengan gigabit Ethernet 003 dekat S1, dan gigabit Ethernet 002 R3 akan connect dengan gigabit Ethernet 003 di S2. Untuk step 1 dan step 3 akan dibuat oleh Aina. So step pertama, Aina akan configure IP addresses to each routers. Kemudian dia akan shutdown certain interfaces in router 1 and router 3. And dia akan rename the switches names. Then untuk step 3, dia akan disable port interfaces between S1 and S2.
and then dia akan verify. So Aina, you ready? Ready. Okay. Okay, so untuk step 1 saya akan buat. First kita macam biasa kita akan masukkan IP address. So kita akan pergi dekat interface Gigabit Ethernet 001 dan kita akan masukkan IP address dia. Dan lepas tu kita akan pergi kepada yang IP address yang kita masukkan dekat Gigabit Ethernet 001 ni adalah fixed IP address. Lepas tu kita akan pergi kepada Gigabit Ethernet 002 dan kita akan masukkan IP address. Lepas tu kita akan shutdown. Shutdown benda ni sebab kita shutdown adalah sebab this interface will use interface pool. So lepas dah kita shutdown, kita pun nak double check lah yang kita shutdown tu. So kita akan display interface brief dan lepas tu display shutdown, kita display interface brief dan dia akan keluar lah yang kita dah masukkan IP address dua-dua. Tapi yang Gigabit Ethernet 002 ni kita akan shutdown, dia shutdown dan Gigabit Ethernet 001 ni dia up. Sama juga dengan R3, kita akan masukkan dekat interface Gigabit Ethernet, kita akan masukkan IP address. Dan lepas tu kita akan shutdown dekat Gigabit Ethernet 001. Sama macam tadi sebab kita nak guna interface tu untuk pool. Lepas tu kita akan masuk dalam Gigabit Ethernet 002 dan kita akan masukkan IP address. Dan lepas tu kita akan display interface brief, kita nak tengok betul tak yang kita buat tadi. So dah betul lah. Lepas tu kita akan pergi ke, okay, so step 2 tu tak payah buat. So kita akan pergi kepada step 3 which is kita nak disable port interface. Tapi yang ni kita tak payah disable pun, dia macam banyak kan kita nak buat, kita nak shutdown apa semua. So kita display je, sekejap oh dia tak keluar. Okay, kita display je interface brief dan dia akan keluar lah semua pasal interface ni. Dan kita kena pastikan yang GE001 ni je yang up. Based on topo ni S1 GE001 je yang up. Yang ni je yang up. Yang lain kena shutdown, yang ni kena shutdown. So sama juga dengan S2, kita akan display interface brief dan kita kena pastikan yang GE003 je yang up. Yang lain kena shutdown. So itu sahaja daripada saya. Thank you Aina. So next kita akan pergi ke step 4 dan step 5. Untuk step 4, dia cuma akan dibuat oleh Liana. Okay, Liana akan enable DHCP untuk step 4, sebab itu saja step dia. So untuk step 5, Liana akan create pool address pool 1 for R1 and pool 2 for R3. And then Liana akan configure default management interface for S1 dan Liana akan verify the address taken from DHCP pool 1 on R1. So Liana? Okay. Okay, untuk step 4 yang pertama sekali saya akan enable DHCP dekat R1. Dekat R1 dan R3. Dan lepas dah enable dua-dua ni, untuk step 4 kita akan move pada step 5, iaitu kita akan buat general pool dia, global pool. Global pool dia nama dia pool 1 dan pool 1 ni kita perlukan 3 perkara iaitu scope, list dengan gateway. So untuk buat global pool ni kita kena configure pool 1 tu dulu. Kita letak scope dia network 10.0.12.0/24 dan gateway dia gateway list 10.0.12.1. Dan dia punya list dia 1 hari 12 jam atau kita boleh convertkan dia kepada hours iaitu 36 hours. Dan untuk R1 sebabkan saya configure interface untuk S1 dan R1 je, saya akan pergi ke interface 001 dan saya akan buat DHCP select global. Dan bila kita dah display IP pool name pool 1 ni untuk kita verify dah ada semua yang kita dah configure tadi dan kita nampak dah ada gateway dia 10.0.12 dan mask dia /24 dan dia punya IP address dia dan dia punya list dia. Dan untuk S1 juga kita akan enable DHCP juga kat situ dan kita akan display IP interface brief ni. Kenapa saya buat command ni sebab kita nak tengok ada tak VLAN ni 1 tu dia dah
assign IP address ke, dia dah up ke belum, kita tak tahu. Okay. So kita boleh nampak kat sini VLAN if ni dia tak ada IP address lagi. So saya akan pergi kepada interface VLAN if 1 dan saya akan buat IP address DHCP allocation ataupun allocate, saya tak pasti, tapi itu yang command ni untuk kita pinjam IP address daripada pool 1 yang kita dah buat kat R1 tadi. Lepas tu pada S1 kita akan display interface IP interface brief, nak tengok dah naik ke belum, dah ada IP address ke belum dekat VLAN if 1 tu. Dan kita nampak dah ada, okay, dah settle pasal VLAN if 1 dan pergi pada R1, kita nak tengok dia dah pinjam ke belum IP address daripada pool 1 tadi, dan kita gunakan command display IP pool name pool 1 use, dan kita nampak dah use 1 kat sini, maksudnya dah betul lah tadi kita punya IP address dah dipinjamkan. Lepas tu pergi pada S1 balik, kita akan display IP routing table. Yang ni tak ada dalam lab manual tapi saya tambah sebab bila kita enable DHCP tu, dia akan automatic ada default root ataupun static root, iaitu 0.0.0.0/0 ni, static dia dekat interface VLAN if 1 ni. Kita tak configure, tapi bila kita dah buat DHCP tu, dia akan automatic ada. Itu saja untuk part saya. Okay, thank you Liana. So untuk continue daripada step 5 dan sambung dengan step 6 akan dibuat oleh Fatia. So continuation of step 5, Fatia akan configure default management interface of S2 dan akan verify the address taken from the DHCP pool 2 on R3. Untuk step 6, Fatia akan disable interface G001 in R1 and G002 in R3. And Fatia akan configure an interface address pool to allow the client connect via G002 in R1 and G001 in R3. So Tia? Okay. Okay. Okay, sekarang saya akan sambung daripada step Liana tadi. Sekarang ni kita nak configure global pool dekat S2 dan juga R3. Okay, mula-mula DHCP, kita buat DHCP enable dekat R3 dulu, then we create the pool dengan nama IP pool pool 2. Ini adalah scope, kita create scope dia akan ambil, maknanya R3 ni dia akan ambil address daripada this network 7 which is 10.0.23.0 with mask 24, and getaway dia 10.0.23.3 which is the fixed IP address, and the list dia iaitu macam berapa lama user tu boleh guna the IP address, iaitu 1 day and 12 hour, and kita buat display this, dah keluar tadi. Okay, next kita buat DHCP tu untuk select global dekat R3, and kita boleh buat display IP pool name pool 2 untuk display lah nama pool yang kita dah create tadi. Kita ada nama dia, we have the getaway, and range tu dah ambil sebanyak 253 and start from 10.0.23.1 sampai this 10.0.23.254. Tak termasuk the getaway, sebab getaway ni kita dah pakai untuk getaway kan, so dia tak boleh ambil. Okay, then we try to display all. Ini adalah address yang keluar lah yang kita dah boleh ambil. Tengok tadi kat sini tak ada kan 10.0.23.3, so kita tak boleh ambil the address. So dipanjang, tapi saya buat sikit je. Okay, next we pergi ke S2 pula, kita enable DHCP. Then kita kena masuk VLAN if lah, sebab kita nak bagi address kan. So kalau tak buat VLAN if, kita tak boleh bagi address. So daripada masuk VLAN if, kita try dulu, kita display interface brief. Ni kat sini boleh tengok dekat this port, dia tak assign lagi. Dekat VLAN if ni, dia tak assign lagi IP address. Sebab kita tak buat lagi. So next kita buat. So kita ni cakap kat dia, IP address dia harus allowed. Maknanya dia nak suruh R3 ni bagi dekat S2, bagi pinjam dia punya address. So lepas tu kita interface, display interface brief, lepas tu baru keluar. Tengok sini, VLAN if, one dia bagi IP address 10.0.23.254, dia bagi address ni. Okay. And IP address pool use, ini kita nak check kat R3 tadi kan, nak check kat R3 IP apa yang dia dah use. So kita tengok kat sini dia dah use 10.0.23.254 yang sama tadi, and
dekat index maknanya dia ambil index yang ke address ni adalah address yang ke 253, the last one daripada range tu. Lepas tu kita try DCIP routing table. Ini untuk tengok yang nak cakap yang DHCP ni dia bukan sahaja bagi address tadi tapi dia juga boleh bagi default root dekat F2. Kat sini ada 0.0.0.0. Okay, then next is okay. Okay, now kita dah siap untuk step 5. Sekarang ni step 6. Step 6 is untuk create an interface based IP address pool. So sekarang ni kita nak kita akan shut down this ini pula. Tadi kan mula awal-awal kita shut down dua ni, satu ni dengan ini. Sekarang kita nak shut down ini dengan ini supaya S1 ni akan dapat address daripada R3 and R2 ni akan dapat address daripada R1. Okay, so the first step untuk buat ni is kita kena shut down lah dua ni. Kita shut down dua ni dulu. So shutdown tu dulu dekat R1, shutdown 001, shutdown. Dan display this, tunjuk tengok dah shutdown dah. Dan kita bagi S2 R3 pula, and 002 shutdown. Shutdown and display, dah shutdown. Okay, kita tengok nak confirmkan dah shutdown ke belum, kita buat display interface brief dekat 001. So kat sini dia dah shutdown dekat R1. Dekat R1 ni semua shutdown dah. Yang ni dua, yang ini yang this one, kita memang shutdown dulu sebab kita nak configure dulu. Ya, habis configure baru kita undo shutdown balik yang interface 2 ni. Sama juga dengan R3 dah shutdown juga. 002. Okay. So lepas dah shutdown ni kita bagi dia punya DHCP. So dekat R1 ni sekarang tadi kita guna global. Sekarang ni kita akan guna interface pula. So command dia is DHCP select interface. Lepas tu kita display this. Dah shutdown IP address select interface, nama DHCP dia. And untuk R3 pun sama, DHCP select interface, display this and dah. Display this dah jadi. Okay, itu saja. Okay, thank you Fatia. So untuk step 6 dan terakhir, continuation. So first step akan dibuat oleh saya lah. Yang kali terakhir ni akan dibuat saya. So first adalah kita akan isolate the addresses from pool G002 for R1 and G001 for R3 untuk DNS service. And then kita akan set IP address list period for the interface address pool. And then kita akan flush the existing VLAN if one address from S1 and S2 to allow the dynamic allocations. And then lastly, kita akan enable the interfaces to allow the DHCP server to active. Okay, so untuk isolate the addresses from pool G001 for R1, so kita akan buat dekat R1. Terus kita akan masuk dalam gigabit Ethernet 002 dahulu. So kita akan buat command DHCP server DNS, and then kita akan masukkan. So untuk DNS server dia akan ada IP address 10.0.23.254, and then kita akan ada excluded IP address lah. Maksudnya kita takkan guna benda ni untuk DHCP server. So 10.0.23.254, dan kita akan adakan list day ataupun list period dia kepada 1 hari 12 jam. Ni untuk R1. Untuk R3 pun kita akan buat yang sama, tapi kita akan buat R3 dia dekat gigabit Ethernet 001. DNS list dia adalah 10.0.12.254, dan dia punya exclude IP address adalah IP address yang sama, dan kita akan adakan list period dia sebab pada waktu yang samalah 1 hari dan 12 jam saja. Okay, next kita akan check interface gigabit Ethernet 002 ni lah. So kita buat command display IP pool interface gigabit Ethernet 002 dekat R1. So bila kita tengok kat sini, DNS server dia adalah sama, adalah 10.0.23.254, and ni unused lah, bawa masa sekarang dia unused. So kita akan pergi kepada
Okay, untuk R3 ni saya terlupa untuk display. Jadi kita akan continue saja. Kita akan continue sajalah. So sekarang kita nak flush the existing VLAN if untuk kita allow the dynamic allocation. So kita masuk dalam S2. So kita masuk dalam interface VLAN if 1. So kita boleh shutdown dululah. So kenapa kita shutdown ni adalah untuk memulakan proses untuk ni lah, untuk initiate flush. And then bila kita dah undo shutdown tu kira-kira dah complete flush. So sekarang ni kita akan display IP interface brief. So kita akan tengok VLAN if ni dia ada yang baru 10.0.23.253 lah. Kat sini kita ada yang baru. And then untuk seterusnya, okay, sekarang sebab pada awalnya kita ada shutdown interface ni. So bila kita undo balik shutdown and then kita akan check balik sama ada tak kita guna IP address daripada pool ni. So bila kita tengok ada guna satu. So yang guna satu tu adalah daripada S2 ni tadi. Okay. So kita tengok ni yang kita guna daripada R1. Okay. Untuk S1 kita akan buat yang sama. Kita akan buat flushing juga. So kita masuk dalam VLAN if 1, shutdown and then kita undo shutdown. And then kita check kita ambil yang lain, kita ambil IP address yang baru 10.0.12.253. And then bila kita pergi balik dekat R3, kita akan tengok kita akan display balik IP pool interface G001. So kita tengok sekarang kita ada use one IP address. So kiranya daripada S1 ni dia ada ambil satu IP address daripada pool gigabit Ethernet 001. So inilah yang terakhir dekat S2 kita akan tengok display. Ini adalah dia punya IP address yang kita dah guna. Itu saja untuk steps lab 12. So learning outcome kita dah dapat daripada lab 12 ni adalah kita sudah configure the global DHCP pool and then kita dah configuring interface based DHCP pool and then kita sudah enable the DHCP discovery and IP allocations for switches interfaces. So itu saja untuk lab 12 dan terakhir daripada kami. Sekian, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Doktor. Bye-bye. Doktor.